Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hari ini saya Cikgu Muhammad Nasir bin Ali akan mengajak pelajar-pelajar sekalian dalam siri Kenali Sejarah, Kenali Jati Diri. Kita sama-sama membincangkan faktor ataupun mengenali faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Gambaran di atas menunjukkan bagaimana kedatangan kuasa barat. Kita tengok sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka, datang dengan tipu helah. Datang mereka dengan niat ada matlamatnya. Matlamat utama mereka berkonsepkan kepada 3G, iaitu glory, makna kepujian atas diri mereka kerana rasa banyak tanah jajahan. Yang keduanya adalah gold, mencari atau mencuri hasil bumi. Dan yang ketiganya gospel, untuk menyampaikan dakwah agama Kristian mereka. Okey, faktor kedatangan kuasa barat berlaku pada 3 pergerakan ataupun 3 gerakan abad. Abad yang pertama adalah abad ke-16. Yang kedua abad ke-17 dan abad ke-18. Yang ketiganya, kategori yang ketiga adalah pada abad ke-19 dan abad ke-20. Maknanya kedatangan kuasa barat setiap abad itu ada faktor-faktornya yang tertentu. Kita tengok faktor kedatangan barat pada abad ke-16. Di mana pada saat itu, pihak barat amat berhajat kepada barangan mewah. Contohnya seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutang. Semua ni terdapat di alam perdagangan ataupun terdapat di alam Melayu ataupun yang terdapat melalui perdagangan di pelabuhan tanah Melayu ketika itu. Jadi orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Tapi China tidak memerlukan barang dagangan yang datang daripada negara barat. China memerlukan barangan dagangan yang ada pada tanah Melayu. Jadi barat inginkan barang mewah, maka barat cuba menguasai pelabuhan di tanah Melayu semata-mata untuk mendapatkan barangan tersebut kerana untuk bertukar ataupun berdagang dengan China. Yang keduanya, faktor kedatangan barat pada abad ke-16 adalah menjadikan tanah Melayu atau pelabuhan di tanah Melayu, terutamanya di Melaka pada saat itu, sebagai pusat pengumpulan barang. Oleh kerana China mahukan barang yang terdapat di Kepulauan Melayu yang menjadi barang pertukaran, yakni untuk membeli barang-barang daripada China seperti teh, sutera dan tembikar, China pula memerlukan barang sebagai pertukaran seperti emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Semuanya akan ada diperolehinya di tanah Melayu ataupun di Kepulauan Melayu pada saat tersebut. Syarikat perdagangan juga memerlukan pusat pengumpulan barang. Bila berjalan, nak kumpul dulu barang. Maknanya barang dagangan tak perlulah melalui suatu perjalanan yang jauh. Di mana bila barang tu dah dikumpul, mudah untuk membawa barang-barang yang dikumpul itu ke tempat perdagangan yang dikehendaki oleh barat pada saat tersebut. Jadi perlukan pusat pengumpulan barang. Dan pusat pengumpulan barang itu di tengah-tengah lautan
Lautan apa? Di tengah-tengah laluan perdagangan di antara dunia India dan China. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Di sini pelajar-pelajar dapat melihat tiga jenis barang mewah yang amat dikehendaki oleh Barat. Yang pertama, pada gambar yang pertama tu adalah teh. Yang kedua, tembikar. Dan tembikar ini adalah tembikar dinasti Ming yang diambil daripada sumber Muzium Seni Asia. Dan yang ketiganya, kain sutera. Semua barang-barang mewah ini diperlukan di negara Barat. Tadi faktor tentang kedatangan Barat pada abad yang ke-16, 1 dan 2. Jadi ada beberapa maknanya ada beberapa faktor utama kedatangan Barat ke Tanah Melayu. Faktor yang ketiga adalah menjadikan Tanah Melayu atau pelabuhan di Tanah Melayu sebagai persinggahan. Barat memerlukan pelabuhan yang sesuai. Pertamanya untuk menjadikan pelabuhan itu perlindungan sementara. Menunggu peralihan angin monsun. Maknanya bila angin bertolak daripada barat ke timur, maka dia dulu guna kapal layar. Bila kapal layar bergantung kepada peredaran angin. Angin bertiup ke sebelah timur, dia bergerak ke sebelah timur. Angin bertiup daripada sebelah timur ke barat, dia akan bergerak daripada timur ke barat. Tetapi ada satu waktu yang angin bertiup dengan kencang, yang dipanggil angin monsun. Maka kedudukan Melaka yang strategik pada saat itu terhalang daripada dua kepulauan menjadi tempat yang paling strategik untuk berlindung sementara daripada peralihan angin tersebut. Pelabuhan di Tanah Melayu juga digunakan oleh Barat untuk memudahkan kapal mereka berlabuh. Mereka nak mengisi bekalan air dan makanan dan kemudiannya dapat membaik pulih kapal mereka. Perjalanannya bukan perjalanan yang singkat. Ia bukan yang seperti kita bayang pada hari ini mengambil masa yang singkat. Tidak. Kerana perjalanan pada saat tersebut menggunakan layar. Tidak menggunakan enjin dan tidak menggunakan wap ataupun bahan-bahan yang lain. Sekarang semata-mata menggunakan layar pada saat tersebut. Jadi bila menggunakan layar, perjalanannya semakin jauh. Maknanya bukannya semakin singkat, semakin jauh-jauh perjalanannya. Ada masa mengambil sampai berbulan-bulan dan menyebabkan badai yang melanda ketika pelayaran tersebut juga boleh merosakkan kapal dan mengurangkan bekalan. Maka sebab itulah, oleh kerana perjalanan daripada tu melalui Tanjung Harapan, kita akan tunjuk nanti, terlalu jauh. Bila terlalu jauh, Barat memerlukan satu tempat untuk berlabuh sementara, untuk mengisi barang makanan mereka dan air, bekalan makanan dan air, dan juga membaik pulih kapal mereka. Faktor yang keempat adalah untuk penyebaran agama Kristian. Tujuan mereka adalah menyebarkan agama Kristian. Mereka ingin menyebarkan agama itu yang disebut tadi 3G. Satunya adalah gospel, menyebarkan agama Kristian. Itu salah satu dakwah mereka, menyebarkan agama mereka. Dan tujuan mereka menyebarkan agama mereka di sebelah timur. Sedangkan pada saat itu di timur hanya ada Hindu, dan kemudiannya ada Islam yang bertapak datang daripada Kesultanan Melayu Melaka yang datang melalui perdagangan. Kita tahu agama Hindu pun ada pada saat itu di timur. Jadi tujuan mereka bila mereka datang, mereka nak berdagang dengan tipu helah, mereka berdagang. Dalam masa yang sama mereka ingin menyampaikan gospel, menyampaikan ajaran agama Kristian. Dua negara yang berperanan besar dalam penyebaran itu adalah Sepanyol dan Portugal, di mana dua kuasa ini beragama atau berpegang kepada Kristian Katolik, dan mereka berusaha menyebarkan agama Kristian itu
di seberang laut. Makna seberang laut ini mengatasi kepulauan mereka, daripada benua mereka kepada benua yang lain. Maka di sinilah mereka ingin menyempurnakan matlamat 3G mereka, glory. Itu Ustaz kata tadi, saya kata pelajar sekalian. Yang pertama, glory. Glory ni sebab kita akan temu nanti pada abad yang lain. Mereka sanggup berperang antara sama mereka kerana nak menunjukkan kehebatan mereka memiliki tanah jajahan yang banyak. Yang kedua, gospel. Ini faktor yang keempat tadi, untuk penyebaran agama. Dan yang ketiga, goal, mereka nak mengkaup hasil bumi. Satunya tadi dalam faktor abad yang pertama kita bincang dah tadi, adalah untuk mendapatkan hasil tersebut kerana hasil bumi tersebut kerana nak melakukan perdagangan. Kerana mereka berhajat pada barangan mewah daripada negara-negara lain. Nanti kita akan masuk dalam goal juga. Mereka apabila berlakunya sesuatu revolusi, apabila berlakunya sesuatu kehebatan perindustrian yang memerlukan bahan-bahan yang lain yang tidak terdapat di negara mereka, maka mereka melakukan penjajahan dan penaklukan. Okey, pelajar. Sekarang kita berpindah kepada faktor kedatangan yang kedua, yakni kedatangan barat yang kedua pada melibatkan abad ke-17 dan abad ke-18. Faktor utama kedatangan barat pada abad ke-17 dan abad ke-18 adalah kerana berlakunya revolusi perindustrian di Britain. Yang mana kebangkitan kilang-kilang industri di Britain. Jadi Jerman dan Perancis juga bersaing untuk menjadi negara perindustrian. Saat itu pada abad ke-17, abad ke-18, Jerman dan Perancis mula naik menjadi negara perindustrian seperti Britain juga. Jadi oleh kerana itulah mereka perlu mencari pusat perdagangan dan tanah jajahan untuk dapatkan bahan mentah. Sebab nak buat berlaku perindustrian, nak menghasilkan sesuatu mesti ada daripada input kepada output. Jadi input tu mereka tidak ada saat itu. Mereka tidak ada input tapi mereka nak menghasilkan output. Jadi bahan-bahan mentah tu tidak ada, sedangkan bahan-bahan mentah itu adalah satu keperluan bagi kilang mereka untuk melakukan perusahaan. Mereka juga perlukan pasaran yang lebih luas untuk memasarkan barang. Kalau negara mereka hanya sekadar besar tu, tapi tidak ada kawasan perdagangan, maka barang walaupun mereka menghasilkan, mereka tak dapat pasarkan. Dengan konsep ekonomi kita kata, bila sesuatu barang tu pengeluarannya banyak, tapi permintaannya kurang, barang tu akan menjadi lebih murah dan begitu murah. Berbeza dengan apabila permintaannya tinggi, tapi pengeluarannya terhad. Kita tahu barang tu akan menjadi lebih mahal. Itu motif ataupun tujuan mereka dalam mendapatkan pasaran yang lebih luas, sebab mereka nak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Okey, pelajar-pelajar sekalian, dua contoh di atas menunjukkan revolusi perindustrian yang berlaku. Revolusi perindustrian yang berlaku maknanya pembukaan kilang-kilang perusahaan di negara barat. Maka antara inilah juga menjadi tujuan perlukan bahan mentah dan menyebabkan kedatangan mereka ke negara kita. Berpindah pula kita kepada faktor kedatangan barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Pada abad ke-16 ada 4 sebab. Dia ulang balik, ada 4 sebab: barangan mewah, pelabuhan persinggahan, tempat simpanan barang, dan kemudian menyebarkan agama Kristian. Dalam faktor kedatangan barat abad yang ke-17 dan ke-18, kerana berlakunya permulaan revolusi perindustrian. Kemudian pada faktor kedatangan barat pada abad ke-19 dan abad ke-20
adalah berlaku lagi perkembangan pada perindustrian, tetapi perkembangan saat ini amat memerlukan bahan yang lebih banyak daripada bahan mentah, iaitu perkembangan industri kereta. Manusia mula hidup dalam keadaan mewah, kereta dibuat, jadi nak wujudkan perlukan bahan untuk kereta dan bahan untuk menghasilkan komponen-komponen lain yang terdapat pada kereta. Jadi permintaan getah asli meningkat secara mendadak dengan munculnya perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Tak ada kata berjalan tak ada tayar. Tayar dibuat daripada getah asli. Maka getah asli bahan yang penting dalam nak dapatkan. Jadi di mana tempat dia? Negara di barat kebanyakannya tidak sesuai untuk penanaman getah. Selain itu, getah asli juga menjadi bahan yang penting dalam perusahaan penebak barangan elektrik. Getah yang nak buat suatu benda, contohlah kita hari ni kita tengok dalam suatu benda wayar kita pun ada getah dia. Getah tu untuk tebak, alat penebak barangan elektrik supaya elektrik tu tak kena pada badan manusia. Maka juga perlukan pada getah asli pada abad, bermula benda ni pada abad ke-19 lagi dan abad ke-20. Yang kedua, faktor kedatangan barat pada abad ke-19 dan abad ke-20 adalah kerana negara kita memiliki kesuburan tanah. Satunya kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi yang menjadi permintaan untuk mereka dapatkan. Maksudnya mereka ada permintaan untuk getah asli tadi, jadi mereka nak dapatkan bahan-bahan daripada tanah Melayu. Sedangkan tanah Melayu kerana pertamanya memiliki tanah yang subur. Tanah yang subur sesuai untuk penanaman getah. Kerana tanah yang luas, subur, iklim yang sesuai untuk tanaman yang berorientasikan ekspor seperti getah, tebu dan tembakau. Jadi mereka perlukan tanah. Yang kedua, negara kita juga kaya dengan hasil bumi. Mereka perlukan biji timah. Barang-barang galian daripada hasil bumi itu juga diperlukan untuk perusahaan mereka. Okey, pelajar-pelajar. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok. Sebagai contoh, kita bawa datangkan gambar yang benda ni semua ada dalam buku teks pelajar-pelajar. Perkembangan industri kereta di Eropah menyebabkan permintaan getah melambung tinggi. Dan juga kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi di negara kita menarik kedatangan kuasa barat. Okey, faktor yang ketiga kedatangan barat pada abad ke-19 dan abad ke-20 adalah wujudnya industri mengetin. Amerika Syarikat saat itu telah mencipta ciptaan baru yang memerlukan penggunaan biji timah dalam industri mengeting makanan. Nak buat makanan tu kita tengok contoh dalam peperangan. Mereka berperang antara satu sama lain, melalui peperangan tu mereka nak bawa bekalan makanan, dan bekalan makanan banyak menggunakan tin. Pengetinan makanan tu perlukan pada tin. Dan tin itu adalah bahannya berasal daripada biji timah. Oleh kerana itulah harga biji timah saat itu melambung tinggi kerana permintaan untuk mengeting makanan tu di Amerika Syarikat bermula daripada Amerika Syarikat. Maka pada saat itu negara-negara lain tahu nilai biji timah yang begitu tinggi untuk dipasarkan, maka mereka berebut mencari tanah jajahan yang memiliki hasil bumi seperti biji timah. Faktor yang keempat, pembukaan terusan Suez. Terusan Suez ini adalah terusan yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah, di mana apabila bukanya terusan Suez ini telah mempercepatkan urusan perdagangan. Yang sebelum ini perjalanan begitu jauh. Okey. Pelajar boleh lihat pertamanya tadi tentang gambar di atas, kita lihat bagaimana wujudnya perindustrian mengetin di Amerika Syarikat. Maka adanya kilang-kilang tank ni sebagai bukti.
Okey, kita nak berbalik tadi tentang kata terusan Suez. Cuba tengok pada peta ni yang pelajar-pelajar sekalian. Perjalanan asal. Perjalanan asal daripada negara Eropah nak ke China. Kita tengok pada titik-titik hitam tu. Terpaksa melalui satu benua yang jauh. Melalui Afrika, kemudian mereka berhenti pada Tanjung Harapan. Dan kemudian mereka perlu pula melalui daripada India, Singapura akhirnya ke China. Mana mereka perlu melepasi benua Afrika. Tapi apabila terusan Suez dibuka, yang mana Laut Mediterranean, yang asalnya mereka guna untuk Laut Mediterranean tu, mereka melalui Tanjung Harapan. Tapi bila bukanya terusan Suez, Laut Mediterranean dan Laut Merah bertembung. Jadi jarak perjalanan mereka semakin singkat. Pelajar-pelajar kita tengok laluan melalui Tanjung Harapan 12,000 batu. 12,400 batu. Tetapi bila melalui laluan terusan Suez, hanya melibatkan 8,000 batu. Okey, sumber daripada diadaptasi daripada Arkib Negara Malaysia. Yang kelima, faktor kedatangan Barat pada abad ke-9 dan abad ke-20 adalah penciptaan kapal wap. Sebelum ni tadi kita ada sebut, cikgu ada sebut pelajar-pelajar, mereka menggunakan kapal layar. Mereka hanya berharap pada tiupan angin. Mereka tak ada enjin. Maka pada saat tersebut, perjalanan mereka terlalu jauh, terlalu lama. Tetapi apabila berlakunya penciptaan kapal wap, di mana kapal wap itu lebih besar. Dan pembuatan kapal wap ini dapat membawa muatan yang lebih banyak. Di samping menjimatkan kos kerana perjalanannya tidak memerlukan perjalanan yang jauh. Maka dengan sebab itulah penghantaran barang semakin mudah dan murah. Maka saat itu berebut antara mereka untuk mencari hasil bumi lain, hasil bumi daripada tanah Melayu ni, negara kita. Mereka dah ada satu perjalanan yang lebih ringkas untuk berdagang dan kemudian untuk mereka berhubung. Dan kemudiannya adanya kapal yang boleh memuatkan muatan yang lebih banyak dan kemudiannya menjimatkan kos serta masa perjalanan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, faktor yang seterusnya adalah sifat ketamakan Barat sendiri. Di mana kedatangan mereka ke negara kita pada abad ke-9 ataupun ke tanah Melayu ataupun ke negara-negara lain pada saat itu, pada sekitar abad ke-19 dan abad ke-20 adalah menunjukkan ketamakan dan keangkuhan mereka. Mereka saling ingin menunjukkan siapakah yang lebih terror. Siapakah yang lebih hebat di antara mereka. Pada saat itu berlakulah persaingan kuasa. Mereka sanggup berperang untuk dapatkan tanah jajahan. Berperang antara mereka semata-mata nak dapat tanah jajahan. Nanti kita akan tengok bagaimana peperangan di Filipina yang pada saat itu dimiliki oleh Sepanyol, tapi ditentang oleh negara lain semata-mata nak dapatkan Sepanyol, nak dapatkan Filipina daripada Sepanyol. Jadi pada anggapan akal mereka, semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperolehi. Konsep ni memang konsep otak manusia yang tak fikir pada agama. Pada saat tersebut. Bila mereka kata luas tanah jajahan, mereka rasa bangga. Bukan kerana niat mereka pada saat itu nak menunjukkan kehebatan, menyebarkan sesuatu yang lebih baik. Tak. Tapi mereka rasa mereka lebih bangga. Mereka pun memiliki tanah jajahan yang banyak. Jadi hak ada tak mencukupi. Sehingga kan sanggup meratah negara-negara jiran mereka untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, pelajar sebagai contoh, kita tengok. Yang pertamanya pembinaan kapal wap. Bila bina kapal wap ni, bendanya semakin besar. Menyebabkan kos. Tapi kita nak tengok ni hak peperangan antara Amerika Syarikat dan Sepanyol.
di Filipina. Pada masa itu Filipina dimiliki oleh Sepanyol. Ya, Amerika Syarikat dengan Sepanyol di Filipina berlaku peperangan. Sebab apa? Nak dapatkan negara Filipina saat itu. Faktor yang ketujuh adalah penciptaan telegraf. Kalau sekarang ni mudah, kita ada internet, kita ada hubungan secara telefon. WhatsApp tu tak kira lah. WhatsApp tu kita masuk internet lah belaka dah. Internet kita ada, komunikasi secara telefon berwayar, ada ataupun tanpa wayar. Dan kemudian sebelum tu, mereka sukar untuk berhubung. Mana kalau berlaku di negara ni, di negara tempat berlaku ejen mereka dihantar, wakil perniagaan mereka, ambil berlaku apa-apa, nak dapatkan berita mengambil masa berbulan-bulan. Nak sampai ke tempat asal. Tapi dengan penciptaan telegraf pada saat tersebut, ahli perniagaan di benua Eropah dapat menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Jadi mereka menjimatkan masa dan penlibatan tanah Melayu saat itu, bila saat saja tanah Melayu masanya hanya sekadar hasil bumi, tapi oleh kerana ada telegraf, pelibatan tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia semakin penting. Sebab bahan yang ada, mereka duduk sana, maka mereka guna untuk penyebaran agama mereka, penyebaran perniagaan mereka. Okey, faktor yang ke-8, slogan yang mereka bawa beban orang putih. Mereka merasa mereka yang maju, orang lain semua tak maju. Ini slogan yang angkuh daripada pihak barat. Mereka menganggap tanggungjawab mereka untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajah mereka. Seolah-olah tempat lain tidak bertamadun. Mereka saja yang bertamadun dan mereka nak sebarkan mereka ini bawa kemajuan. Mereka bawa kesejahteraan. Ini satu perkara yang dakwah mereka ni patut ditolak. Kita tengok bagaimana ketamadunan yang berlaku di Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana kehebatan mereka. Bagaimana kekukuhan benteng mereka. Kita kata, kukuh benteng mereka, mereka juga dihapuskan. Hapus bukan dengan sebab kota atau benteng kota yang tidak kukuh. Bagaimana Melaka itu dikalahkan dalam peperangan bukan dengan sebab kotanya tidak kukuh atau tentera yang tidak mahir atau strategi peperangan yang tidak tepat. Semuanya memiliki kehebatan. Tetapi punca utama adalah pembelotan. Punca utama ada di kalangan masyarakat tempatan yang membelot kerana mencari keuntungan diri sendiri, sanggup menggadaikan tanah air. Apa yang berlaku? Kita pakai contoh, kita pergi jauh sikit lagi, nanti kita akan jumpa pelajar-pelajar. Datuk pelaku cubaan membunuh Tok Gajah. Siapa dia? Panglima Awang Kelana. Dalam peperangan antara Nanning dengan British, nanti kita akan belajar dah sampai bab dia. British dengan Nanning, yang asalnya tentera Nanning seramai 5,000 orang, dibantu oleh Rembau, dibantu oleh orang-orang negeri, wilayah-wilayah di sekelilingnya. Maka Dur Said dapat mempertahankan Nanning. Tapi oleh akibat kerana keangkuhan dan akibat kerana rasa nak kepada kemewahan peribadi diri mereka, mereka tarik balik askar-askar mereka. Sehingga tentera Dur Said berjumlah 500 orang menentang 2,000 orang tentera British. Bukan sebab tidak kuat kita, bukan sebab tidak tamadun kita, tetapi ada sifat pembelotan kita, sifat keangkuhan ataupun sifat kita ni yang maknanya sanggup menggadaikan maruah negara, gadaikan tanah tempat kita duduk kerana kemewahan sementara yang kita ingin damba-dambakan. Ini yang jadi masalah. Jadi bila dengar slogan ni, mereka terlalu angkuh. Mereka rasa mereka lah orang yang dapat memberi ketamadunan, orang yang memberi kemajuan. Sedangkan sejarah pernah membuktikan bagaimana ketika Portugis cuba menyerang Mekah, tetapi daripada Sultan Mansur masa tu memberi amaran, tak jadi serang. Nak tunjuk gak dah hebatnya tamadun
ke tamadun kesultanan Melayu Melaka pada saat tersebut. Maka benda ni, walaupun benda ni ada disebut faktor kedatangan, tapi kita tolak tentang slogan ini, mereka bukan hebat pun. Hebat adalah bukan letak pada ketamadunan diri dia yang menunjukkan orang lain tidak hebat. Tapi ketamadunan itu nampak kehebatan sejak dulu lagi. Terus kita kata pelabuhan di Venice tu pelabuhan yang hebat. Tapi pelabuhan di Melaka lebih jauh hebat daripada pelabuhan Venice pada zaman kegemilangannya. Itu pelajar-pelajar. 8 faktor kedatangan Barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Jadi kenali sejarah, maka kenali jati diri kita. Ini penciptaan telegraf. Sekian, terima kasih. Ingat pelajar-pelajar, kenali sejarah. Pasti anda semua akan kenali jati diri. Jadi kita akan teruskan lagi suatu masa pelajar-pelajar bersama saya Cikgu Muhammad Nasir bin Ali, cikgu sejarah kamu, untuk membincangkan lebih banyak lagi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sejarah untuk kita kenali jati diri kita anak Melayu. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan video-video terbaru ataupun perkara-perkara terbaru dalam kenali sejarah, kenali jati diri kita. Sekadar ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.